Ini semua yang ustaz-ustaz ni dia orang tahu syair ini. Nu'ibu zamanana wa ma aibu illa fina wa ma li zamanina aibun siwana. Kita sering menyatakan teruk zaman ini ya. Tapi tidak ada yang teruk melainkan kita. Tidak ada yang aib itu melainkan kita. Kita sentiasa menyatakan memalukan zaman ini, tapi tidak ada yang memalukan kecuali kita. Tidaklah bagi zaman kita itu sesuatu yang memalukan melainkan kita. Apa yang berlaku ialah kelemahan kita. Itu pun alhamdulillah kita semua ada kesedaran ke arah itu. Agama, kita memiliki agama. Dan kita hendaklah melihat Islam dalam bentuk yang Allah kehendaki, bukan dalam bentuk yang Barat kehendaki. Risalah Islam itu apa? Saya sebahagian orang cakap, kita kena tengok di Jepun, itulah Islam. Sebahagian kata, kita kena tengok di Finland. Saya kata, ia ada sebahagian dari ajaran Islam, kebersihan, jaga waktu, tapi it's not keseluruhan Islam. Orang Jepun ramai yang tak kahwin. Orang Jepun ramai yang bunuh diri kerana kekelompongan dalam dirinya mereka. Ada negara-negara seperti Finland mungkin di sudut educationnya bagus. Tapi mungkin sudut spiritual elemen dalam kehidupannya terbabas. Agama ia datang dalam bentuknya holistik. Kita kadang-kadang kerana sikap apologetik, kita langsung tak nampak apa kekuatan Islam yang ada kepada kita. Di Indonesia, di Malaysia, ada Islamnya. Tapi masalahnya dia menumpukan sebahagian kepada Islam yang bersifat spiritual, itu Islam juga. Dia melupai tentang Islam yang membabitkan hubungan kemanusiaan yang lain. Kerana biasanya hubungan kemanusiaan yang lain itu sama ada dilakukan oleh pemerintah pada zaman dahulu ataupun punca yang terbesar ialah kerana umat Islam zaman dahulu itu jelas tujuan mereka dalam hidup. Saya sebut, hal ini saya sebut berulang kali tapi saya ulang saja. Adakah Umar bin Khattab yang hebat itu apabila dia masuk Islam, kesemuanya dia telah mengubah makanannya, ataupun telah ubah bajunya, ataupun ubah style berjalannya, ataupun ubah bahasanya, sudah menjadi bahasa Rom? Tidak. Ia tidak mengubah apa-apa, ia mengubah akidahnya. Dia mengubah kepercayaannya. Dia mengubah agama, way of life. Sehingga daripada Umar yang dahulu merupakan orang jalanan, menjadi pemimpin yang memimpin empire. Orang Arab masih ada bahasa Arab. Ada Quran pun. Tetapi yang mereka tidak ada apa? Mereka tidak ada misi. Mission. Orang Arab dahulu boleh bawa kuda dengan bagus. Syair mereka bagus. Keberanian mereka bagus. Mereka gagal menjadi umat yang kuat. Sehingga Nabi SAW datang. Memberikan kepada mereka misi. Kenapa awak hidup di atas dunia ini? Tujuan awak bukan saja awak hidup untuk diri awak. Awak mesti hidup melakukan tugasan yang Allah mahu daripada awak. Menyampaikan agama ini kepada orang lain. Daripada umat yang nak makan, mencari makan untuk hidup, menjadi umat yang mencari makan untuk menyampaikan risalah kepada orang lain. Daripada seorang Rib'i bin Amir, badui di padang pasir, dia tidak boleh bertukar bahawasanya dia daripada badui sudah tidak menjadi badui. Memang dia badui, Bedouin. Yang dahulu barangkali memburu dan hanya memperkatakan tentang keluarga sendiri, diri sendiri.
Tetapi pada hari dia pergi masuk bertemu dengan panglima tentera Parsi yang hebat, Rostam, yang mempunyai berjuta tenteranya dengan segala kemewahannya. Rib'i yang dihantar oleh Umar bin Khattab untuk berjumpa dengan Rostam, memberitahu tentang kedatangan pasukan tentera Islam. Tidak ada baju mewah, hanya tali yang mengikat kepalanya, seorang badui biasa. Tapi agama telah mengajarnya makna hidup. Bila Rostam bertanya padanya, kenapa awak datang ke sini? Dia tak bagi tahu karena kamu orang Parsi, kami orang Arab. Kami mesti menunjukkan kekuatan orang Arab kami. Tidak. Karena awak telah menindas kami selama ini. Tidak. Karena saya adalah merupakan pegawai Umar bin Khattab yang hantar. Juga tidak. Kata Rib'i, seperti yang disebut oleh Ibnu Katsir dan Al-Bidayah wa Nihayah, Allahu bta'atsana linukhrija man syaa' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, min jawril adyan ila adlil Islam, wa min dhiqid dunya ila si'atiha atau ila si'atid dunya wal akhirah. Badui yang tak sekolah diberikan ajaran agama boleh jawab ringkas, yang gagal dijawab oleh profesor di universiti kena tulis buku banyak jilid. Apa kata Rib'i? Allahu bta'atsana. Allah yang hantar kami. Dia mau mengubah mindset Rostam. You under your king, emperor, but I'm under Allah Subhanahu wa ta'ala. He is the one who sent me to you. Allahu bta'atsana linukhrija man syaa', untuk kami mengeluarkan, untuk kami menyelamatkan. Our duty to save, tanggungjawab kami menyelamatkan sesiapa yang Allah mahu. Min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, daripada menjadi hamba kepada hamba-hamba yang lain. To be slave to other slave. Because all of us are slaves. Untuk daripada menjadi hamba kepada hamba-hamba yang lain, kepada hanya menjadi hamba kepada Allah. Min jawril adyan ila adlil Islam, daripada kekejaman agama-agama. All the religion ini kejam. Ila adlil Islam, kepada keadilan Islam. Min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, daripada dunia yang sempit. Kamu pikir dunia saja, hidup hanya untuk di sini, kepada keluasan dunia dan akhirat. Seluruh urusan ini tidak berhenti di sini. Kita akan menghadap Allah di akhirat. Badui ini telah bagi jawapan kepada panglima itu. Dia tak masuk universiti, dia tak dapat profesor macam saya dan Profesor Nazir. Tapi jawapan dia lebih baik daripada 10 profesor. Dia telah merumuskan tujuan agama dengan tujuan yang Rib'i cakap itulah. Daripada Arab padang pasir hidup berpecah, telah muncul menjadi empire yang besar yang memerintah dunia. Sebab itu saya selalu suruh orang-orang dalam gerakan Islam membaca buku Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi, Kaifa Dakhala al-Arabu at-Tarikh, bagaimana Arab memasuki pentas sejarah. Ia tidak bermaksud dengan menceritakan kearabannya, tidak dengan bahasa Arabnya. Maulana Abul Hasan kata apa? Ada beberapa cara manusia boleh menjadi jago, menjadi
hero di dalam dunia ini. Pertama, menjadi penjajah seperti mana yang dilakukan oleh Rom dan Parsi. British, Belanda, dan banyak lagi Spain buat benda yang sama. Tapi penjajah biasanya akan diinjahkan, dihalau. British yang begitu nampak begitu baik ke apapun juga dihalau. Walaupun orang Indonesia ramai yang juga yang suka cakap bahasa Belanda, dihalau juga Belanda keluar. Yang kedua, menjajah manusia dengan menggunakan bahasa atau menggunakan falsafah, pengetahuan seperti mana yang digunakan oleh orang-orang Greek dan Yunan, masuk pemikiran Yunan kepada masyarakat manusia. Dia tak datang tapi pemikirannya datang. Kekuatan intelektual. Itu pun bila datang intelek yang lain, mind yang lain yang lebih kuat akan dihapuskan. Satu cara lagi dengan kebudayaan. Kalau di Malaysia saya tidak tahu, di Indonesia ini bersama juga. Budaya masuk. Seketika budaya Hindi, ramai yang ingin menjadi lagu Hindustan. Shah Rukh Khan semua orang kenal ya. Ramai yang teringin nak jadi Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan pun dah tak mau jadi Shah Rukh Khan, dia pun nak jadi Shah Rukh Khan. Dia orang ni. Sekarang Korea, ramai nak jadi macam Korea. Makan Korea, pedas, biji mata merah, tapi okey Korea. Itu penjajahan kebudayaan. Kata Maulana Abul Hasan, Arab tak masuk melalui semua itu. Ia masuk ke pentas sejarah dengan membawa, kami adalah orang-orang yang membawa risalah Islam. Tujuan kami bukan budaya. Bukan nak mempengaruhi intelektual. Bukan untuk menjajah. Kami ingin membawa agama supaya awak dapat hidup bahagia. Itu tujuannya. Sebab itu penaklukan yang dinamakan apabila tentera Islam masuk, dinamakan dengan futuhat, pembukaan, bukan penjajahan. Opening of Makkah, opening, pembukaan. Ia membuka. Dan dia tidak menjadi tuan. Muhaddis besar Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ia bukan orang Arab. Itu orang Uzbekistan. Muslim daripada Naisabur, kebanyakan kata ia bukan Arab. At-Tirmidzi bukan Arab, kuburnya di Uzbekistan. An-Nasai daripada Nasa, Turkmenistan, dia bukan orang Arab. Agama itu bukan penjajah. Ibnu Majah bukan orang Arab. All the great scholars of hadith, most of them, they are not Arab. Kerana ini bukan agama penjajah. This religion did not come to us to colonize us. Tapi untuk memberi risalah kepada kita. Abu Hanifah is not Arab. The great scholars of Arabic language, Abu Ali Al-Farisi, Sibawai, they are Persian, they are not Arab. Ibn Rushd, his blood is not Arab. Ketika dia datang, dia tidak menjajah. Surat Nabi kepada pembesar-pembesar apa? Min Muhammad Rasulullah ila azimir Rum. Aslim taslam. Yu'tikallahu ajra marratain. Daripada Muhammad Rasulullah kepada orang besar Rom. Still recognize dia punya position. Islamlah, nescaya awak selamat. Tidak kata, turun jawatan. I want to take over your place. Your position. No. Kata Maulana Abu Hasan apa? Orang Arab tak akan dapat kembali menduduki tempat itu. Sehinggalah dia masuk semula ke pentas ini melalui pintu yang pernah ia masuk. Iaitu pintu membawa risalah. Kita juga tidak akan dapat keagungan. Melainkan kita kembali menjadi umat risalah.
Kalau kita nak jadi umat sekadar nak bagi tahu orang, kita ada kereta yang bagus, kita juga boleh buat teknologi yang bagus. Boleh, bukan tak boleh. Tapi itu pecahan, itu datang kemudian setelah mereka menjadi umat risalah. Allah beri kemudian, setelah awak menjadi umat risalah, ini semua Allah beri. Akhirnya dapat empire. Bukan tujuan mereka empire. Tujuan mereka menyampaikan risalah. Bukan tujuan mereka menjajah. Tujuan mereka menyelamatkan orang-orang yang bawahan, yang ditekan oleh kuasa-kuasa yang besar. Sehingga kita dapat lakukan tugasan itu, kita akan dapat kembali kepada pentas sejarah yang besar. Terima kasih banyak.